Ha, ha. Ya, ya. Kak Kecek tak dengar saat ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat datang pelajar semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, alhamdulillah. Al-Anbiya wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat serta salam. Nah, kita pertama kali kita ucapkan Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah kepada Allah SWT yang mana telah memberikan kita nikmat rahmat dan kita salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau telah memperjuangkan, telah susah payah untuk membawa agama Islam kepada kita. Baik. Selamat pagi semua. Apa khabar semua? Khabar baik. Alhamdulillah. Bagi yang sudah masuk kalian sekarang 30 orang. 30 orang lagi 6 orang. Sekarang 29 orang. 30 orang. Lagi 6 orang. Kita tunggu seminit lagi lah. Terus yang sudah masuk, kalian tuliskan nama dimasuk di kotak teks. Kotak teks. Kalau cek nama di situ. Atau kalau kalian tak tulis, tak panggil nama, bila-bila boleh di sini. Supaya nak dengar suara kalian. Nur Aini Umar ada? Nur Aini Umar? Belum lagi. Zulkifli Ahmad? Hadir. Kamila? Hadirah. Salman? Nur Aini? Nur Aini Mamuk? Hadirah. Nuri? Hadirah. Nurul Fatihah? Muhammad Amin? Hadir. Siti Nur Laila? Afan? Hadirah. Nayiha? Hadirah. Firman? Hadir. Faisan? Sofia? Hadirah. Abdul Halim? Sumaya? Hadirah. Imtisal? Hadirah. Nur Aini? Afifah? Hadirah. Afandi? Aisar? Hadirah. Ustaz, apa ni mari Kak? Ya, Fikri. Nanti Kak itu. Fikri? Imtinan? Suhaila? Hadirah. Suhaila? Hadirah. Imtinan? Maros? Hadir. Ya. Abdul Hakim? Hadir. Nuryani? Hadirah. Cik Fatihah? Hadirah. Sakarin ada? Alia? Hadirah. Ya. Balkis? Hadirah. Ihsan? Hadirah. Arwani? Hadirah. Fatihah ada? Asmin? Hadir. Arwah? Hadirah. Ya, hari ni Arwah masuk dulu nak. Alhamdulillah sungguh. Bagi siapa yang tak ada Kak panggil nama saat ni, Kak ulangi sekali lagi nah. Hak tak ada saja nah, tak ada saja. Nur Aini Umar dan Nur Aini Umar. Hadirah. Salman. Nur Aini Mamuk. Nurul Fatihah. Siti Nur Laila. Hadirah. Faisal. Abdul Halim. Nur Aini Maksai. Tak. Ya. Hadir. Ada Halim kan? Ada Halim tak hadir tak? Tak hadir. Afandi. Hadir. Bukan mai tik lah, bukan mai tik. Terus Fikri. Terus lagi Sakarin. Tak ada. Fatihah. Tak ada. Baik. Alhamdulillah. Selamat datang semua. Apa khabar semua? Apa khabar? Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah nah. Baik. Setelah kita berhenti raya, libur raya beberapa hari dan kita baru belajar hari ni baru masuk belajar hari ni. Jadi
kita ada tugas bagi kita ni. Ada tugas bagi kita yang harus kita selesaikan. Adakah di antara kalian yang sudah kumpul tugas? Nah, ada di sini Kak catat. Tapi Kak nak baca sikit banyak lah bagi yang sudah hantar atau belum hantar. Tapi kalau hak baru hantar semalam, Kak tak lagi peksak lah. Kalau hak hantar semalam atau ini tak peksak lagi. Tapi hak sebelum tu Kak peksak lah kau dah. Baik. Kak nak royak sikit. Siapa hak sudah hantar, siapa tak hantar lagi supaya kita nak mula hak baru. Sekarang nak royak hak ada saja lah. Hak tak ada Kak tak royak. Hak ada saja. Nur Aini Umar. Nur Aini Umar baru hantar satu tugas saja dah. Baru hantar satu saja, hak 3. Terus yang kedua Zulkifli hantar dah 2. Ada lagi satu. Kamilah hantar cukup 3. Terus Nur Aini, terus Nuri. Nuri hantar 2 nah, Nuri hantar 2. Fatihah tak ada di sini. Amin, Muhammad Amin. Muhammad Amin hantar 2 juga nah. Siti Noella 3. Cukup. Angfan hantar 2 Angfan. Nah, Angfan hantar 2. Najihah Makseh hantar 1. Najihah. Firman hantar 2. Faizan tak masuk. Sofia. Siapa ni? Nur Aini Makseh. Dan Fatihah Cik Mak. Tak nak? Nur Aini Makseh, Fatihah Cik Mak. Terus lagi Abdul Halim hantar 2. Sofia hantar 2 nah. Intisan hantar 3. Sumayyah hantar 3. Nur Aini Makseh hantar 1 saja nah. Aini Makseh baru hantar 1. Dan Afifah hantar 2 dah. Afifah hantar 2. Afandi hantar 2. Aisat hantar 2. Fikri hantar 1. Imtinan hantar 3 ya. Suhailah 3. Maros hantar 1. Baru 1 nah Maros. Bila Kak Dok tulis ni kalian Kak Dok goyak markah, Kak Dok goyak tugas, kalian tulis nama masuk di kolom kuam bla-bla nah. Tulis sebab ya ada di sini ada bantuk nah, ada rekod, ada we naik nama kita masuk, kalian tulis bla-bla nah. Tulis hantar bla-bla. Terus lagi kepada siapa? Abdul Hakim hantar 1. Mulyani hantar 3. Cik Fatihah hantar 3. Zakarin hantar 2. Alia hantar 2 nah, Alia hantar 2. Terus Balkis hantar 3. Ihsan hantar 2. Arwani hantar 2. Fatihah hantar 2 dan Asmin hantar 2. Arwah tak atas sahabut lagi nak. Arwah tak atik. Arwah tak atas sahabut lagi. Apa khabar Arwah? Baik. Arwah pahal atau tidak ni ngaji ni? Arwah bermasuk ni ya kan? Ya, sebab minggu dulu Kak catat Arwah tak masuk dan Arwah bermasuk minggu ni. Jadi gini Arwah minta tugas desain, tengok desain nah. Desain buat paham tu hantar dekat nah. Kak, orang hantar berapa roh? Siapa orang ni? Nur Aini Mamuk. Start. Ini masuk tak ada saat ni. Tak ada royak. Siapa masuk saat ni? Kak, lekti 7. Ya, lekti 7. Fatihah. Ya. Tak masuk saat ni nah. Lekti 7. Nur Aini Mamuk lekti 5. Nur Aini Mamuk hantar 2. Fatihah hantar 2. Jadi di sini banyak bahagian yang kedua yang kalian tak hantar. Bahagian yang kedua iaitu Kak suruh bina ayat. Bina ayat tu kalian ambil kata segi nama Kak Bui tu lebih kurang berapa puluh, 2-30 kata tu. Kalian pilih mari 10 dan kalian bina ayat nah tank prakyo buat di situ. Banyak tak hantar lagi yang kedua. Yang 3 imbuhan banyak hantar. Yang pertama banyak hantar. Ada yang kedua banyak tak hantar lagi.
Nah, kalian buat di situ. Boleh? Ada nak tanya, ada nak soal? Tak ada nah. Semua faham nah? Okey. Kalau semua faham, Kak nak cari isteri sikit sebab kita nak belajar. Fatihah salam dia akan pacum le Fatihah gi kana pula dah. Yang masuk tu gi kana pula dah. Nampak tak ni? Nampak nak halus nah. Tak. Nanti surat ni Kak nak hantar kat kalian sekali lagi nah. Untuk hari ni kita temu setelah raya, ada Kak masuk isi baru. Ni kitab kita nah. Ni muka kitab kita. Seperti kacang melupakan kulit. Seperti kacang melupakan kulit. Nampak tak ni? Baik. Hari ni kita nak masuk pelajaran yang kedua setelah kita belajar pelajaran pertama nah tentang kata nama, kata sendi nama, ayat imbuhan. Hari ni kita nak masuk pelajaran yang kedua iaitu ada isi cerita seperti kacang melupakan kulit. Seperti kacang melupakan kulit. Hari ni Kak nak cuba ambil markah baca, tapi sebelum Kak nak kalian baca, Kak nak baca kalian dengar dulu satu kali. Kalian dengar nah, dengar baik-baik. Unit 7. Seperti kacang melupakan kulit. Setelah mempelajari unit ini, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Membina 4 soalan serta jawapan. Nanti setelah kalian baca, kalian baca teks. Setelah baca, kalian kena bina ayat soal. Kena buat ayat soal. Bagaimana ayat soal nanti Kak hurai nanti. Nombor 3, mengenali ciri-ciri syair. Pelajaran ini kita nak kenal syair. Bagaimana syair. Membincang maksud syair. Kita nak tahu maksud dia juga. Dan akhirnya membina karangan berpandukan gambar. Membina karangan berpandukan gambar. Artinya kita buat karangan. Buat satu karangan dengan ada gambar. Kita buat karangan di situ. Ada siapa nak cuba nak baca di sini? Kak nak ambil markah baca 5 markah hari ini. Siapa boleh baca? Yang nak baca. Okey. Siapa okey? Kalian tulis goyak nama dan number. Siti Nurlaila. Suhaila, nombor 27. Nombor berapa Suhaila? Nombor 24. Suhaila 24. Silakan Suhaila.
Yang lain katuk mikrofon dulu nak dengar saja. Silakan Sahila. Unit 7 seperti kacang melupakan kulit. Ya. Setelah mempelajari unit ini, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul, membina 4 soalan serta jawapan, mengenali ciri-ciri syair, membincang maksud syair, membina karangan berpandukan gambar. Ya, alhamdulillah. Nah, sikit tak kena, tak apa, alhamdulillah dah. Orang yang kedua, siapa nak baca? Nak cuba baca? Siti Lela nombor 9. Siti Nurailah, silakan. Unit 7. Seperti kacang melupakan kulit. Setelah mempelajari unit ini, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul, membina 4 soalan serta jawapan, mengenali ciri-ciri syair, membincang maksud syair, membina karangan berpandukan gambar. Baik, lancar. Satu lagi. Kita banyak kali dengar, kita lancar sikit. Akhir 3 orang. Seorang lagi. 23. Silakan. Unit 7. Seperti kacang melupakan kulit. Setelah mempelajari unit ini, murid dapat membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul, membina 4 soalan serta jawapan, mengenali ciri-ciri syair, membincang maksud syair, membina karangan berpandukan gambar. Ya, alhamdulillah. Semua boleh baca nah. Terus kita nak baca pula. Di sini sebelum nak pergi baca ada beberapa gambar di sini kita baca gambar. Apa maksud cerita ini, nak kita tahu maksud apa, seperti kacang melupakan kulit. Ada siapa boleh royak maksud di sini? Unit yang ketujuh, maksud dari tajuk cerita ni. Kacang lupa kulit kalau bahasa Melayu tani kita. Seperti kacang melupakan kulit. Siapa pernah dengar kita cerita macam ni atau pepatah bahasa Melayu macam ni? Apa maksud dia? Banyak kita hidup zaman sekarang, hidup kita ni seperti kacang lupakan kulit. Melupakan kulit. Bagaimana maksud dia? Ada siapa tahu di sini Kak Awi 2 markah? Siapa nak cuba menjawab? Anak lupa. Cuba. Tak salah. Anak lupa. Cuba. Kita tengok dari gambar bagaimana maksud dia ni. Kacang lupa kulit. Tak ada. Orang lupa budi bahasa. Orang lupa budi. Orang lupa budi bahasa ke orang lupa budi? Siapa yang jawab tadi? Afan, ya. Seperti kacang melupakan kulit. Orang hak lupa atau tak ingat budi orang tua atau tak ingat usul asal kita dari mana. Kita ingatlah. Hak ni sebagai pala dia cerita dia ni, tengok dari gambar ni sejak kecil orang tua kita pera kita begitu besar mari dan akhir kita lupa orang tua. Ni cerita dia itu seperti kacang melupakan kulit ni. Orang panggil duduk di maksud kata lupa diri, lupa usul asal kita, lupa budi, tak ingatlah kebaikan orang tua atau sesiapa yang buat kepada kita masa dulu apabila dia boleh besar gagah, ada pangkat, ada gaji, ada kerja yang baik tu, jadi dia lupa nak ingat budi orang. Baik, kita mari kenal, mari baca tengok
isi je lagu mana. Nah, bagus Angfan. Nanti Kak nak beri markah tambahan Angfan. Angfan. Nombor berapa dah Angfan? Ya temu dah. Nombor 10. Kita main tengok halaman pertama nah. Sebentar. Salah. Kak, saya salah sikit. Maaf ni lama sikit nah. Kak tak ada buat jadi file PDF lagi. Nanti Kak buat mula. Sebab Kak pun baru itu nah. Artinya isi baru boleh mari. Tengok ni sini cerita ya. Ada beberapa itu beberapa paragraf nah, beberapa je nah. Di sini kita nak belajar membaca bersama. Sebelumnya Kak baca dulu satu kali nah. Kalian dengar. Haji Halim dan Hajah Zainab, sepasang suami isteri yang hidup bahagia. Malangnya mereka tidak mempunyai anak walaupun telah mendirikan rumah tangga hampir 10 tahun. Untuk menyerikan rumah tangga, mereka telah memelihara seorang anak angkat. Anak angkat mereka bernama Hasan. Haji Halim dan Hajah Zainab memelihara Hasan seperti menatang minyak yang penuh. Hasan diberi kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Selepas keputusan unitnya,
Tapi di sini bahasa Jawinya uniknya. Diumumkan Hasan telah ditawarkan belajar di Bangkok dalam jurusan kedoktoran. Haji Halim dan Hajah Zainab amat berbangga dengan kejayaan anak angkat mereka itu. 6 tahun kemudian, Hasan telah lulus dan telah bergelar doktor. Haji Halim dan Hajah Zainab menunggu-nunggu kepulangan anak angkat mereka. Umpama menunggu buah yang tak gugur. Hasan tidak mahu pulang ke kampung. Dia mahu menetapi di Bangkok. Nah, dan berapa tu? Bercadang untuk mengkahwini seorang wanita Arab. Dia berasa malu untuk membawa bakal isterinya itu pulang menemui ibu bapa angkatnya. Ibu bapa angkatnya itu menderita kerana perbuatan Hasan yang telah melupai mereka. Setelah mendapat kesenangan, mereka menganggap perbuatan Hasan itu tidak ubah seperti kacang lupakan kulit. Namun mereka tetap berdoa agar Hasan insaf dan kembali ke pangkal jalan. Dengar tak Kak baca ni? Dengar. Di sini kita dapat beberapa pepatah nah. Kita boleh dengar, tapi pepatah kita dengar di sini maknanya. Nah, kita akan kupas maknanya sekali lagi. Di sini siapa nak cuba nak baca, kita baca lebih 2-3 kali baca dan kita faham isi dulu. Setelah tu Kak nak hurai. Cuba siapa nak baca di sini, silakan. Baca satu paragraf saja, satu paragraf. Semua ada 3 paragraf, baca satu paragraf saja. Silakan. Kita Kak. Ya, siapa? Nama, number? Azmin, nombor 35. Ya, 35 silakan. Haji Halim dan Hajah Zainab. Sepasang suami, isteri dan hidup bahagia. Malangnya mereka tidak mempunyai anak walaupun telah mendirikan rumah tangga hampir 10 tahun untuk menyerikan rumah tangga. Ya. Mereka telah memelihara seorang anak angkat. Anak angkat mereka bernama Hasan. Haji Halim dan Hajah Zainab memelihara Hasan seperti menatang minyak dan penuh. Hasan berdiri kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Terus. Yang kedua siapa? Silakan. Ya. Okey, siapa okey? Nur Aini Makse. Ya, Nur Aini Makse. Silakan Nur Aini Makse. Selepas keputusan unitnya, diumumkan Hasan Baca paragraf pertama dulu. Nur Aini, baca paragraf pertama dulu. Kita nak buat pemahaman. Paragraf pertama dulu. Haji Halim dan Hajah Zainab, sepasang suami isteri yang hidup bahagia. Malangnya mereka tidak mempunyai anak walaupun telah mendirikan rumah tangga hampir 10 tahun untuk menyerikan rumah tangga. Mereka telah memelihara seorang anak angkat. Anak angkat mereka bernama Hasan. Haji Halim dan Hajah Zainab memelihara Hasan seperti menatang minyak dan penuh. Hasan diberi kasih sayang tidak berbelah bagi.
Ya, alhamdulillah. Satu lagi. Okey. Ha. Angkep. Siapa? Yang kedua tadi Nur Aini Maksar nah. Ya, ya. Ya, yang ketiga. Siapa yang ketiga? Paragraf Boleh. pertama lagi. Ini. 6 Boleh. 26. Ya, silakan Abdul Hakim. Haji Halim dan Hajat Zainab Ya. merupakan suami isteri yang hidup bahagia. Malangnya mereka tidak mempunyai anak walaupun telah mendirikan rumah tangga hampir 10 tahun untuk mengerikan rumah tangga. Mereka telah memelihara seorang anak angkat. Anak angkat mereka bernama Hasan. Haji Halim dan Hajat Zainab memelihara Hasan seperti penatang minyak dan yang penuh. Hasan diberi kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Ya, alhamdulillah. Nah, semua boleh baca. Ada sikit lekat-lekat. Nah, sebab kita baru duk mula baca isi baru. Di sini Kak nak hurai sikit. Paragraf pertama nah. Haji Halim dan Hajah Zainab. Ini adalah sepasang suami isteri. Sepasang ni jadi dua orang suami isteri namanya sepasang. Contohnya kalau ada selipar kita tu, selipar atau kasut kita pakai tu namanya sepasang nah. Dua. Tak mungkin kita nak pakai kasut atau selipar satu belah atau satu belah nah. Kalau bahasa kita sebelah tu tak boleh, kita nak pakai sepasang. Sepasang ni dua sepasang. Sepasang suami isteri yang hidup bahagia. Malangnya. Malang ni artinya naksib dia tak molek, tak baik nah, nak malang. Malangnya. Malang ni tak molek, tak baik, naksib tak molek. Mereka tidak mempunyai anak. Hidup dia tu bahagia. Tapi dia tidak mempunyai anak. Walaupun telah mendirikan rumah tangga hampir 10 tahun. Jadi mereka hidup bersama 10 tahun tapi tidak ada anak. Tidak ada anak bersama. Jadi tak ada bahagia lah sebab tak ada anak nah. Jadi situ. Untuk menyeri rumah tangga. Menyeri. Kalian catat lebih molek makna ni. Lagi Kak nak tanya sore-sore siapa boleh jawab. Kak nak panggil nama. Panggil nama. Nak beri markah tambahan. Kanin ความเข้าใจ markah tambahan 2 markah. Lain dengan markah baca. Tadi Angfan boleh jawab markah pahaman 2 markah. Markah baca 5 markah. Tadi Kak nak tanya makna ni, makna. Untuk menyerikan. Menyeri ni artinya nak beri jadi cahaya lah. Cahaya di rumah tangga, nak beri cahaya sinar, nak beri hidup dia tu ada cahaya. Cahaya rumah tangga dia tu, dia tak boleh anak. Untuk menyerikan rumah tangga, mereka telah memelihara seorang anak angkat. Untuk nak beri rumah tangga dia tu sinar, cahaya, nak beri bahagia lah mudah-mudah. Mereka telah memelihara seorang anak angkat. Apa maksud anak angkat? Anak angkat ni anak yang bukan anaknya sendiri nah, tapi dia angkat jadi anak nah. Kasih sayangnya tu sama seperti anaknya sendiri. Jadi namanya anak angkat nah. Anak angkat mereka bernama Hasan. Haji Halim dan Hajah Zainab memelihara Hasan seperti menatang minyak yang penuh. Bagaimana menatang minyak yang penuh? Ni pepatah Melayu nah, pepatah Melayu. Pepatah Melayu, menatang minyak yang penuh. Kalian pernah bubuh atau masukkan air dalam gelas. Kalau gelas kecil kita kacau buah banyak. Dia boleh taruh mana? Gelas kecil buah air penuh. Nak boleh banyak. Boleh tak banyak? Tak boleh lah. Tak penuh lah. Kalau gelas kecil tetap boleh sama dengan gelas kecil tu. Kalau gelas besar kita boleh air banyak sikit lah. Walaupun kita nak buah penuh tak ke mana pun dia hak lebih tu tumpah. Di sini menatang minyak yang penuh artinya bubuh minyak penuh. Artinya hak penuh tu lipah tu bek bawah jadi tak ada guna kok, tak ada faedah juga nah. Jadi dia hajar, ayah dia pelihara. Hasan ni seperti menatang minyak yang penuh. Artinya cukup penuh. Apa yang dia hendak, apa yang dia ingin, apa yang dia nak tu semua boleh. Artinya kasih sayangnya tu penuh.
apa hak dia nak tu penuh-penuh. Nah, penuh dengan hidup, pakaian, makan, minuman, jadi penuh. Jadi hidup Hasan ni hidup sedap lah, hidup sedap. Nah, seperti minyak yang menatang minyak yang penuh. Bui dengan penuh-penuh. Ada kurang satu. Nah, semua boleh hak dia hendak, hak dia nak. Hasan diberi kasih sayang yang tidak berbelah bagi. Berbelah bagi artinya tak bagi sebab Hasan hanya satu orang lah. Ada anak angkat satu orang tak belah bagi. Kalau kita ada 2-3 orang, saudara kita dalam rumah tangga kita ni ada 10 orang, ada 8 orang. Nah, ibu bapa kena bagi kasih sayang lah. Artinya kasih semua tapi sesekali tu kasih sayang tu contoh ada nasi sepinggir atau ada lauk tu bagi hak tak makan dulu atau bagi hak bawa ke sekolah. Kita duduk rumah dah duduk makan dah, ibu tak wui dulu. Hak tu orang panggil berbelah bagi. Tapi bukan maksudnya ibu tak kasih. Kasih semua lah tapi sesekali tu dia kena tengok. Tengok hak mana sesuai, hak mana patut. Ni tapi kalau Hasan ni kasih sayang tak belah bagi. Artinya dua-dua orang suami isteri tadi tu kasih sungguh-sungguh nak dia. Tak belah bagi dah. Sebab dia ada hanya satu orang. Faham di sini? Faham? Faham. Alhamdulillah. Kak nak cuba tanya nanti kalau Kak pergi paragraf yang kedua kalian nanti lupa, Kak nak cuba tanya paragraf pertama. Kak nak cuba tanya, Kak nak jepuk lah, Kak nak jepuk di sini. Kalau Kak tak jepuk ni boleh ada tak jawab lah kalian tu. Tak jawab. Kak nak jepuk untuk pemahaman. Nombor 1, Kak ambil Nuraini Umar. Nuraini? Tak ada di sini Nuraini? Ada Kak. Ya, duk menaling atau duk mana? Nuraini cuba royak sikit. Nuraini, siapa yang ada di dalam cerita ni? Berapa orang ada di dalam cerita kita baca saat ni paragraf pertama ni? Ada berapa orang semua? Ada. Ya? Nanti Kak. Jangan lama, nanti nak tanya orang lain pula. Nanti ada orang nak jawab banyak Nuraini. 2 ke 3 Kak? 2 atau 3? Royak bicara, jelas. 2 atau 3 Hasan? Hasan bodoh. Nuraini? 2 apa Kak? Siapa saja? Ada Halim dengan Zainab. Ya, betul tu salah ni jawapan Nuraini ni. Baik. Terus nombor 2, Nuraini Mamuk pula. Nuraini Mamuk. Ya. Ada berapa orang pelakon? 3. Siapa saja? Haji Halim, Hajah Zainab, Datuk Hasan. Ya, ada 3 orang Nuraini Umar. Nuraini Umar ada 3 orang, bukan 2 orang. Terus yang lain lagi. Najiha. Ya, Najiha. Haji Halim dan Hajah Zainab ni adalah sepasang suami yang dia rumah tangga. Dia hidup mari tu berapa tahun dah? Hidup bersama dia tu berapa tahun dah? Puluh tahun. 10 tahun. Ya, bagus. Najiha. Terus Kak tanya lagi. Firman ada Firman? Ya, Firman. Firman. Haji Halim dan Hajah Zainab ni dia hidup rumah tangga mari 10 tahun dia tak nak gapo, gapo hak dia tak ada hak kurang dalam keluarga dia. Arati Haji Halim กับ Hajah Zainab ต้องการมากที่สุดหรือว่าที่เขาขาดไปในครอบครัวของเขาอะไรที่ขาดไปอะไรที่ไม่มีในครอบครัวของเขาFirman boleh jadiไม่เข้าใจ sebab Firman dia kecek bahasa Thai. Firman น่าจะบอกกะให้แปลเป็นภาษาไทยเมื่อกี้นะterus Sumayyah. Ya. Apa tak ada dalam keluarga Haji Halim dan Hajah Zainab? Anak.
Anak, dia tak ada anak nah Firman. Kau main miluk lah Firman nah. Ya. Jangan masih pi main miluk nah tu ni. Baik. Siapa lagi? Afandi. Ya. Dah masuk dah Afandi. Terus Ya. macam mana dia buat Afandi? Dia tak ada anak, dia buat ke mana Afandi? Doa. Berdoa. Ya betul. Lagi Fikri. Bagaimana Fikri? Dia tak ada anak. Nah dia buat ke mana? Bagaimana dia buat? Nak juga anak ni dia buat ke mana? Fikri? Fikri tak masuk dari awal. Ya, maaf. Aisar. Aisar tak ada di sini mungkin. Ada orang Aisar ni? Ya Sahila Tayyib silakan. Ya. Sahila ni? Ya. Ya Sahila, setelah dia nikah 10 tahun dah dia tak ada anak lagi mana? Cara dia nak dia buat ke mana? Terus lagi. Abdul Hakim, dia buat ke mana nak ada Hakim? Mula Kak. Gini, jadi Haji Halim dan Hajah Zainab hidup rumah tangga lebih kurang 10 tahun dah. Tapi tak ada boleh anak. Terus mereka nak juga anak. Lepas tu lagu mana mereka? Usaha mereka, plan mereka boleh anak lah lagu mana? Ambil anak angkat. Ambil anak angkat. Betul nah ada Hakim. Betul. Terus lagi Cik Fatihah. Cik Fatihah. Ya. Anak angkat nama apa? Anak angkatnya? Hasan. Dah bagaimana cara dia beri kasih sayang? Sakrin masuk tak? Alia. Ya. Haji Halim dan Haji Zainab beri kasih sayang kepada Hasan ni bagaimana cara dia ngasuh, cara dia pelera? Cara dia liangdu tu lagu mana kok Hasan? Seperti menatang minyak yang penuh. Lagu mana menatang minyak yang penuh tu? Nak gapo boleh. Nak gapo boleh. Terus? Ada lagi? Ni, yang tidak berbelah ni, kasih sayang yang tidak berbelah. Apa maksud kasih sayang tidak berbelah? Berbelah bagi. Mungkin payah nak soalan payah sikit. Baik. Kak nak sambung paragraf yang kedua. Siapa nak baca silakan di sini paragraf yang kedua. Kak baca dulu satu kali. Kak baca dah tak Nina? Selepas keputusan UNID diumumkan Hasan telah ditawarkan belajar di Bangkok dalam jurusan kedoktoran. Haji Halim dan Hajah Zainab amat berbangga dengan kejayaan anak angkat mereka itu. 6 tahun kemudian Hasan telah lulus dan telah bergelar doktor. Siapa nak baca silakan. Nombor 17. Nombor 17. Ya, Imtisal. Silakan. Selepas keputusan UNID diumumkan Hasan telah ditawarkan belajar di Bangkok dalam jurusan kedoktoran. Haji Halim dan Hajah Zainab amat berbangga dengan kejayaan anak angkat mereka itu. 6 tahun kemudian, Hasan telah lulus dan telah bergelar doktor. Baik. Yang lain? Nuri Kak. Nombor berapa? Nombor 6. Silakan Nuri. Selepas keputusan UNID-nya diumumkan Hasan telah ditawarkan belajar di Bangkok dalam jurusan kedoktoran.
Haji Halim dan Hajah Zainab amat berbangga dengan kejayaan anak angkat mereka itu. 6 tahun kemudian, Hasan telah lulus dan telah bergelar doktor. Ya, Alhamdulillah. Satu lagi. Nombor 3. Nombor 3. Kamila. Ya. Silakan. Selepas keputusan UNED diumumkan, Hasan telah ditawarkan belajar di Bangkok dalam jurusan kedoktoran. Haji Halim dan Hajah Zainab amat berbangga dengan kejayaan anak angkat mereka itu. 6 tahun kemudian, Hasan telah lulus dan telah bergelar doktor. Baik. Okey, Alhamdulillah lancar. Kak Ana hurai tambahan. Selepas keputusan unitnya, ada nya di situ nah. Unit ni seperti kita belajar sampai kelas 6, ada ujian unit, kita ujian, ada buat peperiksaan di situ, kita periksa dan akhirnya nilai pun tubik. Diumumkan. Diumum ni artinya di iklan, diberitahu. Diumumkan. Semua tahu siapa lulus, siapa tidak lulus. Tapi Hasan dia lulus. Hasan telah ditawarkan belajar di Bangkok. Belajar di Bangkok di Bangkok di ibu negara Thailand. Dalam jurusan kedoktoran. Dalam usaha kanak ni sini. Kanak pet start. Haji Halim dan Hajah Zainab amat berbangga. Bangga artinya rasa besar hati. Bangga ni rasa besar hati. Rasa banggalah, rasa besar. Rasa bangga. Dengan kejayaan anak angkat mereka itu. Ini dia rasa sukanya. Anak dia berjaya. 6 tahun kemudian, Hasan telah lulus dan telah bergelar doktor. Telah lulus. Lulus ni artinya berjaya. Lulus. Lulus ni sopan atau berjaya. Telah bergelar doktor, telah jadi doktor lah. Apabila dia lulus, dia bolehlah gelaran dia boleh. Artinya ada gelar doktor di depan. Naipet Hasan. Kakak tu. Seterusnya Kak nak panggil siapa nak hurai seorang? Silakan. Hurai isi semua. Isi pahaman semua 3 baris ni lebih kurang. Siapa nak hurai? Tak ada di sini? Kalau tak ada Kak tanya Kak tanya. Kalau tak ada Kak tanya, Kak nak panggil nama. Tanya. Ya, Balkis. Balkis ada di sini? Ya. Balkis. Ada. Ya. Dalam paragraf yang kedua, di paragraf yang kedua ni kita tentang Hasan. Hasan belajar jurusan apa? Hasan telah tawar belajar di Bangkok tu dalam jurusan apa? Doktor. Jurusan kedoktoran. Dan dia belajar berapa tahun? 6 tahun, ya betul. Terus lagi. Ihsan. Ya, Kak. Ya. Bagaimana perasaan Haji Halim dan Hajah Zainab? Perasaannya? Kejayaan. Ya, emang kejayaan. Dia bagaimana perasaan Haji Halim dan Hajah Zainab setelah mendengar kejayaan anak angkatnya itu? Mereka perasaannya bagaimana? Perasaannya? Anak yang berjaya. Kak, berjaya. Ya. Terus. Arwani. Arwani tak ada di sini? Fatihah Cik Mak. Fatihah tak ada?
Asmin. Ya. Bagaimana perasaan Haji Halim dan Hajah Zainab? Siapa Kak mula? Bagaimana perasaan Haji Halim dan Hajah Zainab setelah mereka mendengar keputusan anak angkatnya tu dapat belajar di jurusan kedoktoran? Bagaimana perasaannya? Lulus tak Kak? Apa? Lulus tak? Sekali kan tak cerak, tak jelas. Lulus. Ya. Hasan tu lulus kan? Bagaimana perasaan Haji Halim dan Hajah Zainab? Perasaannya. Kak dengar kita tak? belajar dulu. Dengar. Perasaannya tu iaitu di sini ni ada di baris yang kedua ni nah. Haji Halim dan Hajah Zainab amat bangga. Bangga ni dia rasa puncai, dia rasa suka hati nah. Puncai, bangga ni besar hati nah. Rasa puncai lah mudah-mudah kalau bahasa Thai tu. Dia puncai benar-benar anak dia tu boleh ngaji jurusan kedoktoran. Terus kita pergi kepada paragraf yang ketiga. Maros kat mana ni? Cuba Maros baca, Maros. Paragraf 3. Ada tak Maros? Maros tak ada. Mungkin pergi jam ada lagi? Masa pun tak banyak dah. Kita nak cuba nak cepat-cepat nak baca ni. Dah tadi Kak nak beri satu tugas kepada kalian. Ada siapa nak baca? Silakan yang lain silakan. Pak tak baca lagi? Pak sudah baca dah, tak boleh dah? Baca satu paragraf saja. Satu paragraf ni sampai di sini. Sampai di sini. Cepat-cepat. Tak ada dah? 30 Kak. Ya, silakan Alia. Haji Halim dan Hajah Zainab menunggu-nunggu kepulangan anak angkat mereka. Upama menunggu bawah yang tak gugur. Buah bukan bawah. Buah yang nak gugur. Hasan tidak mahu pulang ke kampung. Dia mahu menetapi Bangkok dan di Bangkok dan bercadang untuk mengkahwini seseorang wanita Arab. Dia berasa malu untuk membawa bakal isterinya itu pulang menemui ibu bapa angkatnya. Ya, yang kedua siapa? 27 Kak. 27 silakan. Haji Halim dan Hajah Zainab menunggu-nunggu kepulangan anak angkat mereka upama menunggu buah yang tak gugur. Hasan tidak mahu pulang ke kampung. Dia mahu menetapi di Bangkok dan bercadang untuk menikahi seseorang wanita Arab. Dia berasa malu untuk membawa bakal isterinya itu pulang menemui ibu bapa angkatnya. Ya, terus satu lagi. 60. 10. Ya, Anfan silakan. Haji Halim dan Hajah Zainab menunggu-nunggu kepulangan anak angkat mereka upama menunggu buah yang tak gugur. Hasan tidak mahu pulang ke kampung. Dia mahu menetapi di Bangkok dan bercadang untuk mengkahwini seseorang wanita Arab. Dia berasa malu untuk membawa bakal isterinya itu pulang menemui ibu bapa angkatnya. Baik, alhamdulillah.
Siapa nak hurai, siapa nak jawab di sini Kak panggil nama nah. Kak ulangi panggil nama sekali lagi. Zulkifli Hamad. Zulkifli. Tak ada di sini. Ya. Zulkifli. Ya, Zulkifli. Ada. Paragraf yang ketiga. Setelah Hasan belajar lulus. Nah, dia dapat gelaran kedoktoran tu, dia klik tak rumah ya? Dia klik tak? Dia tak klik ni. Dia tak klik nah. Buat apa dia tak klik Zulkifli? Tak. Buat apa dia tak klik? Dah kakak. Tak tahu juga. Ya, okey. Mungkin yang lain boleh jawab. Siapa boleh jawab? Silakan Kamila. Buat apa? Hasan tak klik Hasan? Kamila? Salman. Salman tak masuk di sini lah. Nak ni Mahmud dah. Nuri. Buat apa boleh Hasan tak klik rumah je? Nurul? Ya nak duduk di bakok. Lepas tu ya nak cadar untuk nak nikah dengan wanita Arab. Ya. Impinan kan Ya. Ya. Dia cedek nak nikah dengan wanita Arab nah. Setelah dia belajar habis lulus dapat gelaran kedoktoran tu dia tak nak kelik nah. Dan dia cedek nak nikah dengan cedek nak duduk bakok dan nak nikah dengan seorang wanita Arab. Nah, ada lagi? Siapa nak hurai tambahan lagi? Sebab apa dia tak kelik? Sebab apa dia nak duduk di Bangkok? Amin, Muhammad Amin. Ya. Nah, sebab apa dia nak duduk di Bangkok? Sebab dia tak kelik. Ya malu nak klik. Malu apa? Tak tahu Kak. Malu tak tahu juga. Siti, dia malu apa Siti? Malu isteri. Malu isteri dia. Malu isteri dia nak tunjuk siapa? Ibu bapa angkatnya. Nak tunjuk ibu bapa angkat dia nah. Di sini nak. Boleh dah cerita ni sini. Walaupun cerita tak habis lagi, ada satu paragraf lagi nak habis. Tapi di sini kita boleh kenal tajuk cerita tadi nah. Seperti kacang melupakan kulit ni macam ni nah cerita dia nah. Hasan tu sebagai seorang anak angkat nah dan dipelihara kasih sayang yang diberi oleh Haji Halim dan Hajah Zainab tu tak belah bagi. Tapi apabila dia belajar, lulus, dapat gelaran kedoktoran, boleh kerja di Bangkok tu, dia tak saya nak pulang ke rumah dia, tak saya nak mari temu dengan Haji Halim dan Hajah Zainab sebab dia malu nah. Malu apa? Dia ni niat bercadang nak nikah, nak kahwin ni seorang wanita Arab, jadi dia malu nak isteri dia tu boleh temu dengan ibu bapa angkat dia nah, dia malu nah. Padahal dia tu boleh jaya hidup dia tu dari ibu angkat dia nah, tapi akhirnya apabila dia jaya dia malu nak temu ibu angkat dia nah. Untuk isteri dia temu dengan ibu angkat dia. Ini cerita di sini nah. Seperti kacang merupakan kulit nah. Kita jangan bersifat macam tu. Dan paragraf yang akhir, yang keempat, ada masa lagi 7 minit. Siapa nak baca? Kat nak akhir di paragraf sini ini 7 minit. Siapa nak baca silakan. Kalau tak baca lagi? 5 Kak. 5 silakan. Nur Aini. Ibu bapa angkat itu menderita kerana perbuatan Hasan yang telah melupai mereka. Ya. Setelah mendapat kesenangan, mereka menganggap perbuatan Hasan itu tidak ubah seperti kacang lupakan kulit. Namun mereka tetap berdoa agar Hasan ansaf dan kembali ke pangkal jalan. Ya, Nur Aini. Ini Mahmud nah, nombor 5. Terus lagi. 14 Kak. 14. Sofia silakan.
Ibu bapa angkatnya itu menderita kerana perbuatan Hasan yang telah melupai mereka setelah mendapat kesenangan. Mereka menganggap perbuatan Hasan itu tidak ubah seperti kacang lupakan kulit. Namun mereka tetap berdoa agar Hasan insaf dan kembali ke pangkal jalan. Ya, satu lagi. Siapa satu lagi? Belah Kak. Belah lihat. Ya, silakan. Ya. Ibu bapa angkatnya itu menderita kerana perbuatan Hasan yang telah melupai mereka setelah mendapat kesenangan. Mereka menganggap perbuatan Hasan itu tidak ubah seperti kacang lupakan kulit. Namun mereka tetap berdoa agar Hasan ansaf dan kembali ke pangkal jalan. Nah, baik. Baik, di sini paragraf akhir nah. Biasanya kalau kita baca cerita tu paragraf akhir tu sudah dapat kesimpulan cerita tu nah, dan biasanya ada pengajaran dari akhir-akhir cerita ni. Ibu bapa angkat mereka menderita ni sedih mereka kerana perbuatan Hasan yang telah melupai mereka setelah mendapat kesenangan. Di sini Hasan setelah mendapat kesenangan dia lupa ibu bapa angkat dia. Mereka menganggap perbuatan Hasan itu tidak ubah seperti kacang lupakan kulit. Mereka menganggap perbuatan Hasan tu tak ubah nah, lama pun dia tak kelik, tak mari, tak apa, malu nak kelik nah, tak ubah seperti kacang merupakan kulit. Dia anggap Hasan tu sikap dia tu setengah kacang nah, kacang merupakan kulit artinya lupa masa yang dulu, lupa siapa yang memelihara mereka, siapa yang memeliharanya, lupa budi, lupa semua nah, jasa-jasa orang tua nah. Namun mereka tetap berdoa agar Hasan insaf dan kembali ke pangkal jalan. Namun tetapi mereka artinya Haji Halim dan Haji Zainab tetap berdoa agar Hasan insaf. Insaf ni khabar diri. Samna insaf nah, dan kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan ni artinya klik mari tempat sedia, tempat semula, iaitu klik mari cari ibu bapa je nah. Jadi orang tua kita ni walaupun bagaimana anak buat salah dia tetap beri maaf nah, dan tetap berdoa sebab doa orang tua ni Allah cepat terima nah. Dan sama juga kalau kita buat salah, orang tua marah atau orang tua sumpah, Allah cepat juga nak terima nah. Habis kita jangan buat orang tua marah. Kalau orang tua marah kata kita celaka, kita hidup nak celaka sungguhlah. Kita usaha jangan buat orang tua marah sakit hati kita nah. Nak apa lagi dia kata, dia sebut mari tu Tuhan cepat nak terima nah. Habis kita kalau buat apa-apa kita minta lah doa orang tua kita. Ayah doa lah wikut abang ni, wikut adik ni, wikut kak ni, bidaya le ngaji, bi berhasil. Macam tu nah kita nak minta orang tua berdoa kat kita tu. Tapi walaupun kita tak minta nah, orang tua pun tetap doa kepada kita nah. Sebaliknya kita seorang anak kena doa juga kepada orang tua nah. Doa. Walaupun mereka tak ada di dunia, ada di sini lagi atau tak ada, telah meninggal dunia, kita tetap berdoa kepada mereka juga nah. Kembali ke pangkal jalan ni tempat asal dia. Tadi ada ibu bapa, ada apa ibu bapa angkat apa klik kepada ibu bapa angkat. Faham di sini nah. Faham tak ni di sini ni semua? Alhamdulillah ceritanya tak begitu payah nah, tapi ada beberapa kata yang baru-baru mungkin kita tak pernah dengar dan makna dia agak payah sikit. Nanti Kak Nahata isi ni masuk oleh chat kita, oleh ngaji kita boleh belajar baca nanti, dan kita cuba buat soalan. Cuba buat soalan kalau kita baca mula-mula tadi tu. Kita buat soalan. Sang prayuk kamtam nah, bina ayat tanya. Sang prayuk kamtam mari 5 ayat tanya. Bagaimana cara kita nak bina ayat tanya? Kalau di depan
Siapakah? Apakah? Di manakah? Kalau di belakang tak ada kah nah, tak ada kah. Kita mula dengan ayat tanya. Contoh, siapakah Haji Halim? Kalau di belakang Haji Halim itu siapa? Siapa lek belakang apa tu tak ada kah nah. Kalau di depan ada kah. Itu cara kita nak membuat ayat tanya. Nanti Kak nak hurai tambahan minggu depan cara kita nak buat ayat tanya. Dan ada berapa di antaranya kata tanya. Contoh apa, siapa, bila, bagaimana, di mana, sebab apa, banyak lah. Banyak Kak hurai minggu depan. Minggu ni akhir dulu, masa pun habis. Bila kalian nak berehat. Ada nak tanya? Kak nak akhir dah? Ataupun Kak nak panggil nama? Mungkin ada hak baru masuk. Salman masuk tak Salman? Faisal? Fikri? Sakrin? Tak ada nak, Pak Zia hari ni tak masuk. Yang lain tak ada nak tanya lah ni. Jadi tugas kalian binakan ayat soal nah. Ayat tanya. Ayuk, คำถามมา5 คำถามส่งKak. Tanya tu nak beri jawapan tak? Yo. Ayat tanya serta jawapan. 5 soalan. 5 soal. Ya, sudah nah. Sekian dari Kak. Kalau ada salah dan silap Kak mohon maaf. Kalau ada kelebihan atau kebaikan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Boleh kalian nak tubik? Boleh.